Dengarkan suara. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang sentiasa mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat yang Allah beri kepada kita yang perlu kita jaga ialah masa, iaitu umur kita. Kerana umur ini merupakan suatu modal Subhanahu wa taala kepada seseorang. Apabila habis modal ini, maka tak adalah lagi kerja buat yang boleh dilakukan oleh manusia. Okey tuan-tuan, suara clear tuan-tuan? Baik. Kita akan sambung bacaan hadis yang berkaitan dengan kelebihan Al-Quran. Kelebihan Al-Quran. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Quran fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allah bihil jannah wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahun nar. Hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran lalu menghafalkannya dan menghalalkan apa-apa yang halal di dalam Al-Quran dan mengharamkan apa-apa yang haram di dalam Al-Quran, mereka ini akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima syafaatnya yang diberi kepada 10 orang daripada ahli rumahnya yang kesemua mereka telah wajib memasuki neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Hadis sebelum ini menceritakan kepada kita kelebihan seorang yang menghafal Al-Quran, maka ibu bapanya akan mendapat kelebihan di akhirat nanti. Hadis ini pula menceritakan kepada kita tentang kelebihan yang seterusnya berkaitan orang yang menghafal Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran dan melaksanakan tanggungjawab terhadap Al-Quran. Apa tanggungjawabnya? Iaitu menghalalkan perkara-perkara yang Allah halalkan dan mengharamkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Dia praktikkan, dia laksanakan perintah Al-Quran itu di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya. Kita sebagai umat Islam, setiap manusia ingin supaya kita masuk ke syurga. Masuk ke syurga. Dijauhkan daripada api neraka. Maka daripada hadis ini, Allah beri kelebihan kepada seseorang yang hafal Al-Quran, melaksanakan perintah Al-Quran di dalam kehidupannya, Allah beri kepada orang ini syurga. Satu. Dan kedua, Allah beri kepada orang ini untuk kelebihan, Allah beri kepada mereka ini kelebihan untuk memberi syafaat. Iaitu memberi pertolongan kepada keluarganya, ahli keluarganya seramai 10 orang. Memberi syafaat dengan erti kata memberi bantuan setelah diizinkan oleh Allah. Memberi bantuan supaya orang yang menjadi ahli neraka ini dimasukkan ke dalam syurga. Diberi syafaat kelebihan kepada orang yang hafal Al-Quran dan melaksanakan tanggungjawab Al-Quran ini di dalam kehidupan seharian. Kelebihannya antara lain dapat memberi syafaat kepada orang Islam yang fasik. Orang Islam yang fasik, yang berbuat dosa-dosa besar. Walaupun berbuat dosa-dosa besar, dia layak dimasukkan ke dalam neraka. Seorang mukmin
dia kalau ada dosa, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi akhirnya akan tetap masuk ke dalam syurga. Maka seorang hafiz dan beramal dengan amalan Al-Quran ini, dia diberi kelebihan syafaat supaya orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu selepas diazab-azab, maka diminta supaya dimasukkan ke dalam syurga. Syafaat ini boleh diberi kepada 10 orang ahli keluarga seorang hafiz itu. 10 orang daripada ahli keluarga seorang hafiz yang beramal dengan Al-Quran ini. Dan sudah pastilah syafaat ini hanya dibenarkan kepada orang-orang Islam sahaja. Orang-orang yang kafir, yang tidak Islam, yang bukan Islam, tidak dibenarkan untuk diberi syafaat walaupun mereka itu kerabat karib kepada seseorang. Jadi hanya orang Islam yang mendapat kelebihan ini. Adapun orang-orang yang kafir diharamkan untuk mendapat syafaat. Tiada sebarang pertolongan, tiada sebarang syafaat untuk orang-orang kafir. Seperti mana firman Allah Ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Surah Al-Maidah artinya sesiapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah akan mengharamkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka. Dan tiada sebarang penolong, tiada sebarang syafaat pun yang dapat diberi bagi orang-orang yang berlaku zalim. Tidak ada sebarang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini menunjukkan syafaat ini hanya diberikan kepada orang-orang Islam sahaja. Begitu juga para nabi, orang-orang yang beriman dilarang untuk memohon keampunan bagi orang-orang yang musyrik, yang mensyirikkan Allah. Walaupun mereka itu dari kalangan kaum kerabat kita sendiri. Apabila nyata pula orang ni mati dalam keadaan kafir, musyrik, maka dilarang kita memohon keampunan untuk orang-orang yang telah nyata matinya dalam keadaan musyrik. Baik. Ini hadis yang kita baca ini menunjukkan kemuliaan yang khas yang diberikan kepada seorang yang hafaz Al-Quran dan juga yang melaksanakan dalam masa yang sama, melaksanakan tanggungjawab Al-Quran di dalam kehidupan. Ramai lagi golongan-golongan yang Allah beri kelebihan untuk memberi syafaat kepada orang lain. Baik. Katanya oleh kerana itu syafaat daripada para hafiz adalah khas untuk orang yang pasti akan memasuki neraka kerana perbuatan-perbuatan maksiat mereka. Jadi walau orang Islam ni memang masuk neraka, maka orang yang hafaz Quran ni dapat memberi syafaat. Maka kita cubalah selamatkan diri kita dengan kita berusaha bersungguh-sungguh mentaati perintah Allah. Tanggungjawab kita ialah berusaha mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, di samping disebabkan kita tidak mampu untuk menghafal Al-Quran, tidak mampu untuk mengingati Al-Quran, maka kita fikirkanlah jalan-jalan supaya ada di kalangan keluarga kita yang terdekat yang menghafaz Al-Quran. Mudah-mudahan melalui keberkatan hafalan yang ada di kalangan keluarga kita yang terdekat ini, maka mereka akan terpelihara daripada balasan-balasan buruk dan mereka pula dapat memberi syafaat kepada 10 ahli keluarga yang terdekat. Mudah-mudahan ibu bapanya, atuk neneknya, sebelah ibu, saudara sebelah ibu dan sebagainya dapat diberi syafaat. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat mengambil pengajaran ini
dan melihat betapa besar pentingnya kedudukan seorang yang menghafaz Al-Quran. Tapi kena beramal dengan amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran. Baik, hadis seterusnya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Rawahu Tirmizi. Daripada Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sabdaan Nabi, seseorang yang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hatinya adalah seumpama rumah yang telah ditinggalkan kosong. Orang yang dalam hatinya tidak ada langsung Al-Quran, maka diibaratkan seperti hatinya itu seperti rumah yang telah ditinggalkan kosong. Rumah yang telah dibiarkan lama tertinggal. Jadi rumah yang dah lama tertinggal ini, tuan-tuan, biasanya siapa yang akan menghuni di rumah tersebut? Sudah tentulah syaitan dan jinlah yang akan menguasai rumah tersebut. Sebab rumah yang ditinggalkan tanpa penghuni, maka akan dihuni oleh makhluk lain yang bernama syaitan dan jin. Begitu jugalah hati manusia yang kosong daripada kalamullah, yang kosong daripada ayat-ayat Allah. Tidak ada dalam hati mereka ini ayat-ayat Allah. Maka diibaratkan bahawa mereka ini seperti rumah kosong, dengan erti kata syaitan lebih mudah berkuasa ke atas hati tersebut. Syaitan lebih mudah menguasai hati orang-orang yang mana di dalam hatinya tidak ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan pentingnya kita menghafal Al-Quran. Sehingga dinyatakan tidak menghafal Al-Quran itu seperti rumah yang ditinggalkan kosong. Jadi bukan semua orang ada kemampuan nak menghafal Al-Quran keseluruhannya. Maka setidak-tidaknya kita hafallah beberapa ayat ataupun beberapa surah yang kita jadikan amalan di dalam kehidupan kita. Kita hafal surah-surah kebiasaan yang kita baca, yang kita gunakan di dalam ibadat kita. Kita hafallah setidak-tidaknya ayat-ayat yang pendek-pendek. Ataupun kalau kita boleh baca ayat yang panjang-panjang boleh hafal, kita hafallah. Agar kita dalam hati kita ada ayat Al-Quran, ada surah-surah yang kita hafal. Kata Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, rumah-rumah yang hidup dengan amalan pembacaan Al-Quran, maka ahli rumah itu akan bertambah ramai, dipenuhi dengan kebaikan dan rahmat. Para malaikat akan turun ke dalam rumah itu dan syaitan-syaitan akan meninggalkan rumah itu. Kata Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, kata rumah-rumah yang dibaca dengan ayat-ayat Al-Quran, maka rumah itu akan dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan cahaya dan rahmat. Para malaikat akan turun di rumah tersebut dan syaitan pula akan meninggalkan rumah tersebut. Manakala rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, kehidupan ahli rumah akan menjadi sempit. Hilang keberkatan, para malaikat meninggalkan rumah itu dan syaitan-syaitan akan memasuki rumah tersebut. Daripada apa yang disebutkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, menunjukkan kepada kita perlu kita jadikan rumah-rumah kita ini mendapat habuan daripada bacaan Al-Quran. Biar rumah yang kita tinggal ini mendapat habuan, mendapat kebaikan dan menjadi tempat untuk kita membaca Al-Quran. Cuba kita fikir, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Rumah yang kita bina, rumah yang kita sewa, dibayar tiap-tiap bulan dengan bayaran yang tinggi. Dibinanya rumah itu dengan berbelanja berpuluhan ribu, ratusan ribu. Tiba-tiba
rumah yang kita bina untuk kesenangan kita, rumah yang kita cari supaya selesa, rupa-rupanya rumah yang kita cari itu tidak mampu memberi keselesaan kepada kita untuk membaca Quran. Rupa-rupanya rumah yang kita bina dengan pelbagai jenis macam peralatan yang canggih yang kita letakkan di dalam rumah kita untuk menyenangkan hidup kita. Tetapi tiba-tiba rumah yang menyenangkan kita itu tidak dapat membawa kita untuk membaca kalamullah, yakni bacaan Al-Quran di dalam rumah. Ruginya rumah tersebut dan ruginya penghuni yang berada di dalam rumah tersebut. Kita mencari supaya dalam rumah ini ada ketenangan. Maka salah satu jalan untuk mendapat ketenangan ialah kita membiasakan ahli keluarga kita membaca Al-Quran di dalam rumah. Kerana Al-Quran ini suatu rahmat, suatu cahaya. Al-Quran ini suatu kebaikan, rahmat, cahaya yang Allah akan lemparkan kepada pembacanya dan juga akan dilemparkan kepada orang yang ada di sekitarnya. Satu, bila kita membaca Al-Quran di dalam rumah, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rumah itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat, bercahaya. Malaikat seronok dengan rumah yang dibaca di dalamnya Al-Quran. Syaitan benci dengan rumah yang dibaca di dalamnya Al-Quran. Tetapi kalau rumah yang kita bina ini dengan bayaran yang banyak yang kita keluarkan, sewaan yang banyak yang kita bayar setiap bulan, dan rumah tersebut dapat digunakan untuk kebaikan antaranya membaca Al-Quran, maka beruntunglah kita tuan-tuan. Beruntunglah kita kerana rumah kita ini memang benar-benar menjadi syurga bagi kita. Benar-benar menjadi asbab jalan untuk menyampaikan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sibuk mencari lampu-lampu yang terang, pasang lampu-lampu yang mahal supaya rumah kita menjadi terang. Tetapi rumah itu tuan-tuan tidak ada nur, cahayanya ada, tetapi nurnya tidak ada, melainkan dengan membaca Al-Quran. Ketika saya belajar dulu, ada seorang Arab ini, dia suka datang ke rumah kawan saya. Rumah kawan saya ni, tak ada apa-apa pun. Jadi Arab ini, sebelum dia nak pergi ke rumah kawan dia, dia akan singgah ke rumah kawan saya. Jadi orang Arab ni pun heran. Kenapa dia lebih suka pergi ke rumah kawan saya berbanding pergi ke rumah kawan dia yang merupakan orang Arab juga. Rupa-rupanya kawan saya ni dia rajin baca Quran di dalam rumah. Sehingga orang Arab tu kata, saya cukup heran. Saya lebih seronok datang ke rumah kamu. Dan saya bila datang ke rumah kamu, saya merasa tenteram dan saya merasa seronok. Sedangkan kamu tak bagi saya makanan apa-apa. Kamu hanya beri saya minum air teh sikit je. Tak ada makanan apa-apa. Tapi bila saya masuk rumah kamu, saya merasa lapang, saya merasa seronok dan tenteram hati saya. Sedangkan rumah kawan saya tu, kalau saya pergi rumah dia, dia akan jamu saya dengan makanan, dengan minuman yang bermacam-macam. Tapi keseronokan yang ada pada rumah kamu ini, yakni kawan saya ini, lebih hebat daripada keseronokan yang saya perolehi di rumah kawan saya. Keseronokan di rumah kawan saya sekadar makan dan minum, tapi keseronokan di rumah kawan-kawan yang selalu membaca Al-Quran ini ialah keseronokan yang bersifat hati, yang merupakan keseronokan yang sangat mahal di dalam kehidupan kita. Kita ni tuan-tuan bertungkus lumus, bekerja dan sebagainya untuk mencari ketenangan di hati. Ketenangan hati. Ketenangan hati ini hanya dapat melalui apa yang diajar oleh Nabi SAW dan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah memperbanyakkan bacaan Al-Quran di dalam rumah. Adapun rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka rumah itu akan menjadi sempit.
Berlaku pelbagai jenis perkelahian, pergaduhan, tidak ada persefahaman antara suami isteri, hilangnya keberkatan di dalam rumah, hilangnya keberkatan di dalam rezeki dan sebagainya. Para malaikat lari dari rumah tersebut. Datang pula tetamu yang bernama syaitan ke dalam rumah tersebut, yang pastinya kedatangan syaitan itu tujuannya ialah untuk memporak-perandakan ahli keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. Tidak ada ketenteraman hati, maka jadilah keadaan bila masuk ke dalam rumah, hati menjadi panas. Bila masuk ke dalam rumah, hati menjadi tidak selesa. Antara puncanya ialah tidak dibacakan Al-Quran di dalam rumah. Itu kata Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an. Adapun Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rumah yang ditinggalkan kosong adalah rumah yang tidak ada amalan pembacaan Al-Quran yang mulia. Jadi jangan kita tinggalkan rumah kita kosong. Walaupun ada anak, ada suami, ada isteri, ada alat-alat perkakas yang canggih, tapi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran tetap dianggap rumah yang kosong, yang pasti akan dipenuhi dengan gangguan-gangguan daripada makhluk-makhluk halus. Maka kita usahakanlah tuan-tuan, kita baca di dalam rumah kita, yang kita sayang rumah kita, yang kita keluarkan duit ini, kita pasang aircon, kita pasang kipas, kita pasang cahaya, macam-macam benda kita pasang, supaya memberi kemudahan kepada kita, pastikan kemudahan itu kita dapat gunakan untuk membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Barulah kita akan mendapat manfaat daripada harta, daripada kehidupan kita ini. Jadi kalau kita pula kata kita tak reti baca Al-Quran, maka tak ada jalan lain. Hendaklah kita belajar. Kita belajar untuk membaca Al-Quran, dan belajar membaca Al-Quran ini bukanlah susah. Dia senang. Cuma yang susahnya kalau kita tak nak belajar. Kalau kita nak belajar, benda akan menjadi mudah. Baik. Hadis yang seterusnya tuan-tuan, yang terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qira'atul Qur'an fi as-salah afdalu min qira'atil Qur'an fi ghairi as-salah. وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من التسبيح والتكبير والتسبيح أفضل من الصدقة والصدقة أفضل من الصوم والصوم جنة من النار والصوم جنة من النار. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, membaca Al-Quran dalam solat adalah lebih afdal daripada membaca Al-Quran di luar solat. Ini tentang bacaan Al-Quran ketika solat dan di luar solat. Hadis ini menyatakan bacaan Al-Quran di dalam solat ketika kita solat lebih afdal berbanding dengan membaca Al-Quran di luar solat. Membaca Al-Quran di luar solat lebih afdal daripada tasbih dan takbir, lebih afdal daripada memuji Allah. Baca Al-Quran di luar salat itu lebih afdal daripada memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Dan ketiga, bertasbih kepada Allah, bertasbih adalah lebih afdal daripada sedekah. Yang keempat, sedekah adalah lebih afdal daripada puasa, dan puasa adalah penghalang daripada api neraka. Puasa adalah penghalang daripada api neraka. Sudah tentulah tuan-tuan, perkara yang paling mulia yang keluar daripada lidah seseorang ialah bacaan Al-Quran. Kerana dia adalah setinggi-tinggi zikrullah. Setinggi-tinggi perkataan untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia termasuk di dalam zikrullah. Dan selepas itu, bacaan dalam solat dan di luar solat, maka yang paling afdal bacaan di dalam solat. Nak boleh baca dalam solat, mestilah kita hafal. Perlulah kita
kita hafal. Ini ikut cara kebiasaan. Baik. Kemudian, di luar solat, amalan yang paling mulia ialah bacaan Al-Quran berbanding dengan tasbih. Tasbih ini pula lebih afdal daripada sedekah. Namun di sana disebut kemudian sedekah lebih afdal daripada puasa. Ada riwayat yang menunjukkan puasa lebih afdal daripada sedekah. Itu tak apalah, itu perbezaan. Perbezaan ada yang kata sedekah lebih afdal daripada puasa, ada yang kata puasa lebih afdal daripada sedekah. Ini semua melihat kepada keadaan-keadaan pada waktu tersebut. Bila keadaan orang susah, ramai orang susah, masa tu yang paling afdal ialah sedekah. Ikut keadaan ketika itu. Kemudian disebut akhir sekali, puasa itu adalah penghalang daripada api neraka. Puasa adalah penghalang daripada api neraka. Maka apabila kita lihat dalam hadis ini menunjukkan Al-Quran yang dibaca ketika berdiri dalam solat, disebutkan katanya Sayyidina Ali menyatakan Al-Quran yang dibaca ketika solat akan mendapat 100 pahala daripada setiap huruf. Sesiapa yang membaca Al-Quran dalam solat dalam keadaan duduk akan diberi 50 pahala. Dan sesiapa yang membaca Al-Quran di luar solat dalam keadaan berwuduk akan mendapat 25 pahala. Dan sesiapa yang membaca Al-Quran di luar solat tanpa wuduk akan mendapat 10 pahala. Dan sesiapa yang tidak membaca tetapi mendengar dengan penuh perhatian kepada bacaan orang lain pun mendapat pahala, iaitu 1 pahala bagi setiap huruf. Itulah kelebihan Al-Quran ini, tuan-tuan. Baik bagi orang yang membaca, dalam apa keadaan sekalipun mendapat pahala. Begitu juga bagi orang yang mendengar bacaan Al-Quran dengan penuh perhatian juga akan mendapat kebaikan dan juga pahala. Pasal itu bila Al-Quran ini dibaca di dalam rumah, ahli rumah itu juga akan mendapat kebaikan di dalam kehidupan. Jadi disebut sini wasaumu junnatun minan nar. Puasa itu menjadi perisai, menjadi penghalang daripada api neraka. Disebut dalam hadis ini puasa tu yang terakhir sekali menjadi perisai daripada api neraka. Maka bagaimana pula pandangan kita Al-Quran yang disebut pada awal-awal hadis? Sudah tentu Al-Quran itu akan menjadi penghalang yang kuat daripada api neraka. Penghalang yang kuat daripada api neraka. Inilah antara hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita kelebihan daripada Al-Quran, kelebihan bagi orang yang membaca Al-Quran, kelebihan bagi orang-orang yang berada di sekitar orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan menambah baikkan kehidupan kita dengan Al-Quran ini. Menjinak-jinakkan diri kita dengan Al-Quran. Bacalah sedikit-sedikit asalkan ada bacaan pada setiap hari Al-Quran di dalam rumah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan bagi kita dan juga ahli keluarga kita dan memberkati umur kita. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.